Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mohon bercakap tentang sumber ilham. Sumber ilham adalah perkara-perkara yang mencetuskan idea untuk seseorang penulis itu berkarya. Sumber ilham ini boleh jadi daripada beberapa sumber, beberapa perkara, dan kadang-kadang sesuatu idea untuk menulis puisi, cerpen dan sebagainya itu tidaklah datang daripada satu sumber saja. Sekarang saya nak bercakap tentang satu daripada sumber ilham, iaitu pembacaan. Selain pembacaan, sumber ilham boleh datang daripada perjalanan ataupun perbualan dan pergaulan kita dengan orang lain. Bercakap tentang pembacaan itu, setiap hari kita baca macam-macam, antaranya berita-berita dari akhbar atau internet, macam-macam buku, umpamanya buku cerita, buku cerita itu pula ada pelbagai seperti buku cerita macam-macam kategori lah. Saya nak tumpukan kepada cerita rakyat. Cerita rakyat terutama cerita-cerita jenaka Melayu mengandungi sindiran yang sangat tajam. Cerita-cerita seperti cerita Pak Pandir, Lebay Malang, Pak Kadok, Mak Jenin dan sebagainya tu mengandungi sindiran yang tajam, dan kalau kita rajin mengikutinya, kalau kita pun kritikal, kita akan mendapat idea yang dan membenihkan karya-karya baru. Kita ambil contoh di sini, iaitu Pak Pandir. Pak Pandir dikenali sebagai seorang yang sangat bodoh. Sudah sekian lama kita duk ketawa tentang kebodohannya. Jadi kita ambil satu episod, Pak Pandir dan isterinya nak buat kenduri, doa selamat. Dan isteri Pak Pandir ni yang kita kenali sebagai Mak Andih menyuruhlah Pak Pandir ni pergi menjemput Pak Lebay untuk membaca doa. Maklumlah Pak Lebay ni dikenali sebagai orang alim, warak, doanya cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Pandir ni, oleh kerana kita dah kata dia seorang yang tak pandai, malah tak pandai tahap maksima orang kata, tidak tahu mana satu Pak Lebay. Jadi dia minta, dia tanyalah Mak Andih macam mana nak kenal Pak Lebay ni. Mak Andih memberi panduan yang Pak Lebay ni orang yang berjanggut, Jadi pergilah ke kampung, cari orang yang berjanggut. Dia Pak Pandir ni pun pergilah ke kampung, dan dalam perjalanannya dia berjumpa dengan seekor kambing. Kambing juga berjanggut. Lalu Pak Pandir yang bodoh tahap maksima ni menyangka kambing itulah Pak Lebay. Memanglah ini macam tak logik, tak logik sikit, tapi tak logik itu dia mengandungi, orang kata, sindiran dan kiasan kepada orang-orang yang melihat ataupun kita kata menilai seseorang hanya pada gambaran fizikal semata-mata. Itulah saja yang diberitahu oleh Mak Andih, dia berjanggut, dan Pak Pandir yang kita kata betul bendul ni juga berpegang kepada gambaran itu saja. Jadi tak siasat apa-apalah. Itulah jadinya kalau kita hanya ambil satu aspek saja. Jadi saya pun terfikir untuk menulis sebuah sajak yang saya namakan Jangan Risau Pak Pandir. Sajak ini telah diterbitkan dalam buku saya, antologi Salah Silah, dia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2005. Sekarang saya baca sajak tersebut. Jangan risau Pak Pandir. Jangan risau Pak Pandir. Kebodohan bukan hanya milikmu.
ia sebenarnya sering berlaku. Seperti pada hari itu Mak Andih menyuruhmu menjemput Pak Lebay mencari alim yang pandai untuk berdoa mintakan berkat pada kenduri doa selamat. Kau yang dungu membawa pulang seekor kambing kerana ia berjanggut di bahu, berjanggut di dagu seperti gambaran istrimu. Ah, Pak Pandir, jangan kau tak tahu, kesilapan seperti itu memang mudah berlaku. Seumpamanya kami tak arif membezakan yang tulen dengan yang palsu, yang warak dengan yang tamak. Kerana ramai yang pandai menyamar di sebalik pakaian dan ucapan, mentafsir ayat suci mengikut agenda pribadi. Kami pun mudah terpedaya dalam seni retorika, kreativiti pengiklan dan putar belit media yang membingungkan dunia. Setiap hari mendengar pemimpin berpidato, setiap hari membaca akhbar, sukar hendak menentukan yang mana palsu, yang mana benar. Atas idea Pak Pandir ini, saya ada sebuah sajak lagi, iaitu modal Pak Pandir. Mari kita hayati bersama. Modal Pak Pandir. Jangan risau Pak Pandir. Kebodohan bukan hanya milikmu. Ia sebenarnya sering berlaku. Seperti hari itu, Mak Andih menyuruhmu mencari makan. Pergilah ke sungai memancing ikan. Tangkap belalang, jadikan umpan. Kau yang keliru berjumpa rusa tanduk bercabang. Menyangkanya seekor belalang. Mengheretnya ke sungai tanpa menyedari rusa itu sebesar-besar rezeki dan kau telah membuang sebaik-baik peluang. Ya Pak Pandir, kau tentu tak menyangka, kami pun begitu juga. Tak pasti mana yang lebih besar antara harga yang dibayar dengan untung yang